Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya telah pun kita pilih untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tokoh yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah peranan pengurusan IPT tangani COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, dia paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim yang merupakan Naib Chancellor UiTM. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi tu ya. Terima kasih. Dan kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seorang lagi tokoh yang cukup saya hormati sebenarnya, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim Shah yang merupakan pengerusi Yayasan Minda. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Saya masih lagi kagum dengan rambut kami saya, Tan Sri. Tak berubah, Tan Sri. Tak berubah. Betul. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup relevan sebenarnya, dan sekiranya anda yang berada di luar sana ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jadi jangan lupa guna dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 03269768. Hampir-hampir saya terlupa sebenarnya. Baik. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, macam kita alami sekarang inilah. Barangkali menariklah kalau kita mulakan dulu dengan Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai sendiri selaku Naib Chancellor UiTM yang sekaligus terlibat secara langsung dalam sektor pendidikan ini. Dan seperti sektor-sektor lain jugalah, COVID-19 sebenarnya telah memberikan kesan ataupun impak yang cukup serius. Dan kalau sebelum ini banyak yang normal yang kita lakukan, tetapi sekarang ini ianya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat abnormal sebenarnya. Dan pendidikan juga, saya percaya UiTM juga mengalami tekanan yang sama. Jadi mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Datuk dululah tentang bagaimana UiTM menghadapi situasi yang sebegini sebenarnya disebabkan oleh COVID-19 ini. Kita tahu pandemik COVID-19 ini dia kesannya meliputi semua dan pelbagai industri, dan ada yang mengatakan ia cabaran terbesar lah yang ataupun paling mencabar yang dihadapi oleh pengajian tinggi di seluruh dunia. Dan kalau sebuah universiti yang enrollmentnya 20-30 ribu pun sudah tentu cabarannya untuk menanganinya sudah tentu cukup besar. Apatah lagi UiTM yang 160,000 pelajar full time dan 35 kampus di seluruh negara. Jadi ini cabarannya berlipat ganda lah kepada kami. Jadi bila berlakunya pandemik dan PKP di kuat-kuasakan, jadi kita prioriti kita ialah untuk menjaga, pastikan pada warga kita, pelajar, pensyarah, staf pentadbiran semua adalah selamat daripada COVID, dan kampus tidak menjadi tempat penyebaran kampus ini. Jadi kita telah aktifkan jawatankuasa bencana di peringkat kampus Shah Alam, di peringkat jawatankuasa di peringkat negeri, bilik gerakan utama, bilik gerakan di kediaman, di kolej kediaman, di pusat kesihatan kita telah gerakkan, dan bilik-bilik gerakan ni ada staf yang menjaganya secara 24 jam dan secara shift dan untuk memberi pastikan kita dapat maklumat dan juga mendapat maklumat, dan samping itu memberi maklumat kepada seluruh warga. Dan kita banyak berkomunikasi pada staf dan juga pelajar untuk memastikan apa jua arahan-arahan kerajaan misalnya tentang yang kita tahu di awal-awal tu boleh kan tiap-tiap hari ada pengumuman dan sebagainya. Jadi kami terpaksa respon dan kita tak pernahlah kita keluar berkeliling untuk menerangkan kepada staf dan pelajar. Sebanyak 25 setakat inilah yang saya rasa paling banyak lah dalam masa saya menerju UiTM ni dalam masa pandemik ini. Jadi itu ini satu yang kita pastikan
pengurusan kita terhadap semasa pandemik ini berjalan dengan baik. Aktiviti yang banyak terkesan ialah saya boleh simpulkan dua di sini, iaitu satu aktiviti berkaitan dengan akademik, terutamanya pengajaran dan pembelajaran lah. Yang oleh kerana ramai pelajar telah berada di rumah masing-masing dan kita terpaksa melakukan pembelajaran secara online. Jadi semua terpaksa kita lakukan secara online dan ini cukup mencabar sebab kita punya pelajar di seluruh negara. Cuma sebilangan ada masa itu tinggal dalam kampus, lebih kurang 10,000 gitu. Jadi itu pun cukup ramai sudah di seluruh negara. Jadi kita terpaksa dulu online ni kita buat secara kecilan, maksudnya untuk part time program saja ataupun pendidikan jarak jauh. Tapi ini untuk perdana, maknanya mainstream. Jadi di peringkat awal tu kita terpaksa beri kursus, sediakan pensyarah dan sebagainya. Untuk pensyarah muda masa itu tak ada masalah sangat sebab mereka teknologi savvy. Pensyarah yang senior mungkin kita kena beri kursus dan bimbingan untuk mereka melakukan ini. Dan kita tidak worry pada pelajar juga sebab pelajar juga mereka savvy dengan teknologi dan sebagainya. Cuma cabaran di masa itu ialah oleh kerana pelajar seluruh negara ada tempat-tempat ni mungkin internet tidak kuat ataupun mungkin mereka tidak kondusif belajar di sana. Jadi di sini yang kita terpaksa menggunakan sampai 10 platform untuk sampai kepada pelajar sebab kita punya dasar no one should be left behind dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Jadi daripada video conferencing secanggihnya sehinggalah teknologi seperti WhatsApp, SMS, telefon, post, macam gaya post dulu kan, dan juga radio kita terpaksa guna untuk sampaikan kepada semua sebab kita dengan kerjasama Fakulti Sains Komputer, kita dengan kerjasama suatu syarikat telco, dia telah mapkan pelajar kita, dia buat satu ini dan tengok connection internet. Jadi tiap-tiap pensyarah ada berdatang ni dan dia tahu di mana pelajar berada dan internet connection itu baik ke tidak. So itu yang pertama. Jadi setiap aktiviti yang berkait dengan akademik banyak terkesan. Dan kedua ni adalah operasi universiti lah. Itu yang akan kita sentuh nanti Datuk tentang operasi universiti itu. Saya juga nak dapat pandangan daripada Tan Sri. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya Tan Sri. The golden word di sini ialah cabaran. Dan cabaran kepada pelajar-pelajar IPT juga merupakan sesuatu yang perlu kita lihat secara serius sebenarnya Tan Sri. Dari segi psikologi mereka, dari segi semangat mereka apabila tidak dapat masuk ke kampus dan sebagainya. Jadi apakah Tan Sri melihat bahawa ini juga aspek yang mungkin akan memberi kesan psikologi kepada penuntut-penuntut IPT kita disebabkan oleh perkara-perkara yang saya sebut tadi? Ya, sebenarnya cabaran bukan sahaja dihadapi oleh pelajar. Terlihat suasana fenomena global pada hari ini ianya merangkumi semua. Tidak kira student ataupun staff ataupun pentadbir. Sebab saya rasa apa yang berlaku pada hari ini saya boleh anggap sebagai satu fenomena yang unprecedented. Tidak pernah berlaku. Bahkan kita lihat dalam suasana ekonomi kita yang merudum, masalah kesihatan yang kita pun tak tahu bila boleh selesai. Dah ada pun vaksin tak tahu jadi ke tak jadi. Orang try vaksin pun dia kata boleh mati. Ini cabaran yang hingga kan saya masih ingat Tony Blair, former Prime Minister of Britain, dia kata dalam hidup dia ini kali pertama dia kata dia sendiri tidak boleh buat prediction. Selama ni kita nak, kalau kita orang ahli akademik ni, kita boleh buat prediction, ya, berdasarkan kepada kita punya hipotesis ke apa benda kan. Tapi Tony Blair mengatakan sekarang tidak boleh buat prediction. Dan saya rasa saya setuju. Saya sendiri pun sebagai seorang peneliti politik cuba menganalisa. Saya tidak boleh predict lagi. Suasananya cukup kata pelik lah, unprecedented. Okey. Dari segi saya rasa keadaan pada hari ini memang ini pemerhatian saya sendiri memang boleh menyentuh dari segi psikologi sebenarnya. Ini yang saya nak beritahu terutama kepada pemimpin-pemimpin universiti. Ini satu perkara yang cukup penting. Student kalau mereka punya masalah terutama dalam aspek psikologikal mereka, ini akan sudah
tentu menyentuh dari segi semangat mereka, prestasi mereka, bahkan boleh mengakibatkan masalah-masalah sosial. Ya, saya baru-baru ni pernah meneliti beberapa buah sekolah kisah belum bajet, di mana saya telah mencadangkan kepada Menteri Kewangan supaya diberikan peruntukan tertentu untuk memperbaiki infrastruktur terlebih dahulu. Kerana apabila kita hendak memperbaiki institusi pendidikan ataupun sekolah kebangsaan, dia dua fasa. Yang pertama infrastruktur mesti diperkasakan, yang kedua barulah pembelajaran dan pengajaran. Yang saya nak kaitkan dalam proses saya mencari fakta, di mana saya menghantarkan nota pada menteri cadangan-cadangan saya telah menjelajah beberapa buah sekolah. Saya dapati banyak sekolah kebangsaan ni yang tak ada pintu, tak ada tingkap. Toiletnya teruk. Pelik. Saya masuk dalam Facebook saya pegang gambar saya depan classroom yang tak ada pintu. Pintu tak ada, tingkap tak ada. Jadi next one, saya berjumpa dengan beberapa pegawai pendidikan dan juga pengetua dan cikgu-cikgu. Kita berbincang apa agak-agak masalah. So conclusion saya, dia kata memang psychological. So saya telah mencadangkan agar kalau boleh tiap-tiap pengarah pendidikan menubuhkan melalui PPD, menubuhkan jawatan kuasa khas, meneliti apa masalah, kenapa pelajar-pelajar menjadi begitu agresif. Rupanya mereka yang memecahkan pintu dan tingkap. Dan saya mengatakan, kalau begini, kata baru-baru ni kerajaan telah memberi peruntukan yang cukup banyak, cukup tinggi. Di atas cadangan saya katakan tadi, ia belanja lebih kurang 800 juta untuk repair pulih baik sekolah. 800 juta, 725 juta untuk sekolah daif dan 50 juta untuk repair universiti. So saya kata tidak ada guna kerajaan bagi peruntukan yang tinggi. Besok saya rasa saya beritahu cikgu gua, pasang tingkap, pasang pintu, besok hancur lagi. So saya kata you kena study. Tubuh special committee dengan PIBG, study betul-betul. Apakah sebab? Ini berkaitan dengan psikologi. Ini satu cabaran yang cukup besar, saya rasa, termasuk universiti. Saya menjangkakan kalau benda ni berterusan, sekiranya pihak universiti ataupun sekolah tidak dapat memainkan peranan efektif meneliti masalah psikologi student dalam menghadapi COVID, mengambil kira masalah mereka pembelajaran face to face dah tak ada, dan saya diberitahu bahkan kita pun online ni, saya sendiri pun bercakap dengan Datuk tadi, kita online pun kita rasa stres yang sebenarnya. Kalau setakat bagi ceramah 3-4 jam face to face tak ada hal, tapi online 2 jam pun saya rasa nak pensan dah. Setuju. Ini masalah yang besar. Jadi universiti dan sekolah kena cari jalan. Kena jalan. Khasnya pada hari ini bercakap dari segi bajet, kita dikatakan itu hari heboh, tak cukup bajet lah. Peranan yang pertama, universiti kena pastikan pariti. Apa yang nak dibuat? Kita bajet sekian. Jadi duit yang digunakan, apakah pariti kita, terutama dari segi macam Datuk kata tadi, dari segi digital, online, teknologi, apa benda tak menggunakan fizikal. Kita nakkan equipment dia, infrastruktur dia. Jadi perkara-perkara lain yang saya rasa bukan priority, please put aside. Ini penting, terutama macam Datuk sebagai BC, memang peranan cukup penting. Dia kena memikirkan, ini penting ke tak penting ni? Oh tak penting, tak mau, kita postpone dulu. Kalau tidak, nanti kita hadapi banyak masalah di masa depan. Okey, kita petik daripada apa yang disebut oleh Tan Sri. Jadi Datuk, mungkin kita boleh berkongsi bersama, berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Tan Sri tadi, apa yang dilakukan oleh pihak pengurusan UiTM sendiri dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti apa yang disebut oleh Tan Sri tadi. Dari segi psikologi pelajar-pelajar itu terutamanya. Kita semasa di peringkat awal PKP, kita ada, saya katakan tadi, sebarangan pelajar yang terperangkap dalam kampus, mereka tak dibenarkan keluar, masuk dan sebagainya. Jadi masa itu memang kita menjaga makan minum mereka. Kita ada peruntukan daripada kerajaan dan juga peruntukan kita sendiri, pastikan makanan mereka okey dan sebagainya. Tapi kita dari segi emosi, kita ada pusat kaunseling kita, kaunselor kita, memastikan mereka sentiasa engage dengan pelajar, membuat pelbagai aktiviti, membuat tinjauan terhadap perasaan mereka dan sebagainya. Jadi kita nak pastikan supaya emosi mereka di masa tersebut tu tetap terkawal. Jadi
memang kaunselor kita sangat aktif lah melakukan pelbagai aktiviti dan sebagainya untuk pastikan mereka ni sentiasa dalam keadaan emosi yang terkawal. Masa itu memang ramai yang masa itu nak pulang, tapi alhamdulillah akhirnya dibenarkan oleh kerajaan untuk pulang. Jadi satu operasi besar yang kita tak pernah buat untuk pastikan mereka pulang dengan mengikut SOP-nya dan peraturan yang ketat. Jadi dibantu ataupun kelola oleh kementerian, Kerajaan Tinggi, pihak PDRM, Bomba dan sebagainya lah. Jadi satu kerjasama yang cukup baik oleh pelbagai agensi membantu universiti pastikan pelajar ni pulang dengan selamat. Jadi satu pengalaman baru lah bagi saya semasa itu. Okey, satu pengalaman baru. Mungkin Tan Sri pun macam Tan Sri katalah, kita sendiri tidak mencangkakan bahawa pandemik ini akan melanda dunia dan negara kita juga tidak terlepas. Tetapi sesuatu yang saya ingin kongsi bersama dengan Tan Sri lah. Saya tahu Tan Sri juga merupakan seorang yang cukup berpengalaman dalam sistem pendidikan negara, pernah merupakan mantan Naib Chancellor UiTM juga. Apakah dengan apa yang berlaku ini, dengan situasi yang terpaksa mereka hadapi, the new normal dari segi pendidikan itu sendiri, apakah Tan Sri melihat bahawa ianya mungkin akan menjejaskan sedikit prestasi pelajar-pelajar ini secara keseluruhannya, Tan Sri? Saya rasa terpulang kepada institusi pendidikan itu sendiri. Kerana saya ingin menegaskan, yang pertama sebelum saya bercakap prestasi pelajar, tanggungjawab adalah memastikan prestasi guru-guru dan pensyarah terlebih dahulu. Kerana dia new normal lain. Misalnya dari segi dulu, pensyarah ataupun guru berjumpa pelajar secara fizikal. Sekarang dah mungkin makin kurang. Apatah lagi apabila kita cakap IR 4.0, memang kita menekan dari segi teknologi ICT lain-lain. Maka pensyarah sendiri kena memastikan prestasi mereka, performance mereka supaya menjadi seorang pengajar yang terbaik, berkualiti tinggi, menggunakan teknologi ICT dan berikutnya mesti dipertekankan. Barulah kita boleh bercakap. Kerana pada saya, pengalaman saya sendiri sebagai seorang pensyarah, berkualiti ataupun tidak seorang student itu terpulang kepada pensyarah. Berkualiti pensyarah kurang ataupun kurang kualiti terpulang kepada pentadbir, ketua dia. Ini satu pattern yang kita kena fahami, iaitu yang saya nak tekankan, prestasi student pada hari ini sudah pasti kalau kita tidak sedar dan tidak mempunyai iltizam yang tinggi, ianya akan terjejas. Tapi saya rasa kita telah diberikan satu bentuk bimbingan dengan pengalaman yang cepat ini, bimbingan dari segi pengalaman di dunia. So kita kena belajar daripada pengalaman mereka juga bagaimana untuk kita menghadapi cabaran. Contohnya, apabila pada hari ini kita mengatakan penekanan lebih kepada pembelajaran online. Okey. Pada saya tidak ada masalah. Pada saya kerana menggunakan digital teknologi online ini bukan satu perkara yang baru. Contohnya pada tahun 80-an kita telah mulakan, masa itu UiTM telah memulakan EPJJ, pendidikan jarak jauh. Saya masih ingat pada masa itu bahkan kita menggunakan begitu konvensional, kita gunakan tape. Saya masih ingat lepas tu saya komplain bila buka tape student dengar bunyi anjing, itu dia orang komplain. Kita apatah lagi apabila kita terpaksa menghantar tape tu kepada pendalaman di Sabah dan Sarawak. Itu pada masa itu. Dan kemudian ada juga kita menggunakan sistem televisyen. Ada juga. Di peringkat itu saja, iaitu kita telah mula tetapi tidak sebegitu agresif. Pada hari ini kita menggunakan secara begitu agresif penggunaan digital ini. Maka dari segi foundation kita dah ada. So saya tidak bimbang. That's number one. Yang keduanya, pada saya anak-anak muda pada hari ini mereka tak heran dah menggunakan yang susah ni orang dah berumur, susah sikit. Macam dia ni, saya punya cucu lebih pandai daripada saya. Betul. Setuju. Dan dia menggunakan ICT. Mereka hebat. So maksudnya student pada hari ni saya tidak bimbang. Melainkan kita sediakan infrastrukturnya. Kita bimbing mereka. Cari pensyarah yang terbaik, sekejap mereka akan dapat tangkap. Saya tak nampak masalah.
tidak akan menjejaskan prestasi pendidikan mereka. Okey, kita akan sambung lagi nanti, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami menyaksikan program ini sekarang ini, barangkali anda juga ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya. Jadi jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang peranan pengurusan IPT tangani COVID-19. Dan menarik daripada apa yang disebut oleh Tan Sri, menyentuh tentang pensyarah-pensyarah. Mereka juga sebenarnya perlu menyesuaikan diri mereka dengan the new normal inilah, menghadapi satu situasi yang mungkin tidak dijangkakan sebenarnya, Dato'. UiTM sendiri bagaimana? UiTM mengambil langkah untuk menyedarkan ataupun memberi bimbingan kepada pensyarah supaya mereka juga bertindak bersesuaian dengan kehendak semasa. Ya. Kita ada satu pusat yang membantu pensyarah untuk bagaimana nak supaya melakukan pengajaran secara online dengan lebih baik. Kita beri bimbingan, beberapa siri bimbingan untuk pastikan pengajaran pembelajarannya lebih efektif. Sebab dia tidak sama, sebab ada pensyarah yang kalau katakan dia biasa kuliah dia 6 jam. Di belasahnya 6 jam itu online. Tapi sebenarnya bila online dia tak semesti 6 jam. Kan kalau face to face 6 jam. Sebab kaedah, jadi kita terpaksa ajar kaedah. Mungkin boleh dia rekodkan dalam video misalnya, dan beri pelajar tengok dulu. Lepas tu dia boleh buat masa bersesi itu buat perbincangan dan sebagainya. Jadi banyak kaedah ni. Sebab katakan dia buat 6 jam straight. Kalau pelajar tu dia punya data plan dia habis, dia punya data plan internet dia kan. Jadi itu yang kita ajar, cara-cara bagaimana mereka boleh mempelbagaikan approach mereka dengan pembelajaran secara online supaya efektif. Jadi dan kajian kita menunjukkan, sebab kita buat assessment juga tengok kesan ke tidak. Kita ada kelebihan menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini. Di mana pelajar misalnya dia lebih partisipatif, mereka tidak malu untuk soal. Kalau face to face kadang-kadang dia malu nak tanya. Jadi dia banyak terlibat menanya soalan dan sebagainya. Dan mereka boleh faham satu subjek itu kadang dengan lebih baik, sebab katakan dalam video yang telah direkod oleh pensyarah, dia boleh dengar banyak kali dan dia boleh bila-bila masa dan sebagainya. Jadi kita dapati pemahaman mereka lebih baik berbandingkan dengan mungkin tanpa bantuan teknologi ataupun face to face. Jadi ada kesan baik sebenarnya penggunaan teknologi dalam pengajaran ini. Jadi itu yang antara dapatan yang kita buat, dan prestasi mereka ada yang jauh lebih baik daripada face to face. Ini kajian kita yang kita buat. Makali Tan Sri, ialah berlandaskan daripada pengalaman kita lah, bila berada di kampus ni situasinya berbeza, keadaannya berbeza, semangat juga berbeza sebenarnya. Tetapi bila nak menyesuaikan diri dengan online learning ini, apakah Tan Sri melihat bahawa pelajar-pelajar kita sudah bersedia? Ayalah, generasi muda mungkin tidak ada masalah sebenarnya, tetapi mungkin yang sedikit berumur, yang mungkin masuk ke pusat pengajian tinggi dan sebagainya, apakah ini akan memberikan masalah juga sebenarnya kepada golongan-golongan seperti ini, Tan Sri? Saya rasa saya tak nampak masalah. Sebab pada hari ini bahkan golongan yang kurang muda pun dia kena cepat. Tidak dia akan diketahukan oleh cucu dia. Sebab ni pengalaman saya sendiri. Dulu apabila kita membuka peluang extension education dan juga melalui PJJ ini, yang menghadiri kelas adalah golongan-golongan yang berumur. Saya masih ingat ada kalau senior police officers, senior military officers di peringkat major apa semua ni dah berumur. Saya pernah masa tu saya berbalik umur saya 20-an. Murid saya umur 40 lebih. Walaupun dah berumur, tetapi saya nampak they can adjust very fast. Ini itu terpulang kepada pelajar itu sendiri, sama ada dia muda ataupun kurang muda. Kalau
betul-betul mempunyai keyakinan dan minat yang tinggi, dibantu oleh pensyarah. Itu saya kata, saya selalu berbalik kepada pensyarah. Tapi saya nak petik satu apa ni Tan Sri, sebelum Tan Sri sambung lah. Tan Sri letaklah diri Tan Sri sekarang ini sebagai pensyarah di zaman itulah. Apakah Tan Sri merasa lebih selesa mengajar pelajar-pelajar secara bersemuka ataupun melalui online? Ya, saya lebih suka face to face lah. Saya lebih suka face to face. Mungkin Datuk ingin menambah daripada apa yang Itulah saja nak cerita pengalaman sikit di peringkat awal bila kita nak memperkenalkan apa yang kita panggil open distance learning ini. Yang tidak mahu yang mahu kita postpone benda itu ialah yang pensyarah senior. Tetapi kita decide to go on dan kita beri bimbingan. Akhirnya semua boleh maknanya melakukannya dengan baik sekali. Bahkan bila kita buka award anugerah, ya, kita minta cadangan anugerah akademik khususnya dalam pembelajaran secara maya ini. Ada selain daripada kebanyakan yang menangnya orang muda lah, ya. Tapi ada juga mereka yang umur 60-an dan sebagai pensyarah yang memenangi anugerah tersebut. Maknanya boleh orang, bila keadaan dah terpaksa dan bagusnya pandemik ni, kita terpaksa buat. Yalah, jadi patut belajarlah. Dan kita daripada tak pernah tengah Zoom, tak pernah dengar WebEx, tak pernah dengar Google Meet, macam-macam lagi platform, terpaksa pandai. Ya, jadi saya rasa ini ala bisa tegal biasa. Jadi pandemik ini telah maknanya orang kata normal baru dia bawa, ya. Kita terpaksa adjust, dan bila kita terpaksa buat, kita akan dapat menguasai. Okey, saya juga nak sentuh satu lagi isu yang saya kira cukup penting Tan Sri, ya. Ini tentang kos yang terpaksa ditanggung oleh pihak universiti ataupun institut pengajian tinggi sendirilah, institusi pengajian tinggi sendiri. Kita tahu bahawa ialah Tan Sri pun pernah menjadi senator. Tan Sri juga merupakan orang yang cukup berpengalaman dalam sistem pendidikan negara. Bajet untuk IPT juga dikurangkan, di mana mereka mahu supaya pusat pengajian tinggi berdiri di atas kaki sendiri, mencari pendapatan sendiri dan sebagainya. Apakah itu mungkin perlu dilihat semula secara serius oleh kerajaan untuk membantu IPT, terutamanya selepas menghadapi COVID-19 ini nanti? Saya rasa bajet ni, ini pengalaman saya sendiri, cukup tak cukup ialah yang pertama, memang kalau kita dapat tinggi jumlah di pihak kerajaan, baguslah. Dan bila dapat tinggi dan rendah ni terpulang kepada ikatan ekonomi. Sama ada kerajaan kita ada duit nak bagi lebih ataupun kurang. Pengalaman saya di zaman saya memang kita mewah. Billions kita dapat. Itu sebab BITM banyak betul pembangunan, dengan puncak alam, dengan hospital, dengan pusat kesihatan Sungai Buloh lah, macam-macam, dengan Dewan Agung lah, Tuanku Agung. Maksudnya tengah ada duit. Tapi tengah tak ada duit, kita tidak boleh marahkan kerajaan, terutama dalam keadaan pada hari ini, di mana ekonomi cukup teruk disebabkan COVID. So, saya berbalik. Yang pertama, saya merasakan saya tidak sangat nak menerima hakikat mengatakan kerajaan memotong sesuka hati bajet pusat pengajian tinggi. Saya pasti bajet yang dibagi itu, ni pengalaman saya, cukup tak cukup terpulang kepada kita sendiri. Bagaimana kita mengurus perbelanjaan itu. Kalau kita mengurus semasa kita mewah, okeylah. Tapi sekarang kita mengurus bukan dalam kita mewah. Ya, misalnya kalau masa bapa kita kaya, ya, kita boleh suka hati kita spend. Masa bapa kita tak kaya lagi, kita nak hidup, nak survive dengan cara kemudahan yang kita ada, kebolehan yang kita ada. Maka sama juga universiti. So, saya rasa saya tak nampak masalah kerana universiti kita, alhamdulillah, IPTA di Malaysia kita cukup beruntung. Kerajaan sentiasa membantu dari masa ke semasa. Dalam keadaan pandemik pada hari ini, kita kena mempunyai perasaan timbang rasa sedikit kepada kerajaan. Timbang rasa dari segi kita sendiri kena menguruskan bajet itu dengan betul. Macam saya katakan tadi, set priority right. Yang saya rasa lah, pada pandangan saya, universiti dah berasa mewah.
Macam anak dah biasa mewah lah. Tiba-tiba bapak miskin sikit, dia nak mewah juga lagi, dah dia maki je bapak dia. Itu tak boleh lah. Okey. Sepatut sama-sama je carilah, pergilah, tolong bapak cari kerja sikit ke, cari duit sendiri, kan, jaga duit tu, jangan borong sangat. Benda-benda macam ni saya rasa kena buat. Kita tidak ada jalan lain. InsyaAllah universiti itu boleh bergerak dengan baik. Sekatan Datuk terhadap pelajar-pelajar luar untuk masuk semula ke dalam kampus, itu juga menjadi isu yang diperkatakan. Adakah isu itu juga sebenarnya memberi impak dari segi keuangan universiti sendiri tu? Pelajar tidak dapat masuk. Pelajar-pelajar luar terutamanya. Oh, dari luar negara. Ya. Ya, sudah tentu ada sedikit terkesan bila pelajar tidak dapat datang. Tetapi kita dapati pengalaman kita sekalipun dalam suasana pandemik ini, pelajar antarabangsa kita meningkat di peringkat pasca ijazah, tapi bilangan kita kecil lah. Ya. Tapi mereka belajar secara online. Dia daftar online, mereka belajar secara online. Jadi tidak terkesan sangatlah sebenarnya, tapi mungkin institusi-institusi lain mungkin ada yang terkesan lah. Tapi bagi kami UiTM tak ada masalah. Kecil, tak ada masalah dari segi pelajar tidak dapat masuk. Ya. Okey, kita ambil panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, betul. Ya. Kepada dua panel officer kita. Ya. So, saya berterima kasih sangatlah kepada universiti kita Mara IPT ini. Ya. Di mana boleh menghasilkan ramai anak-anak kita lah. Ya. Yang mencapai tahap begitu tinggi sangatlah kan. Apa yang saya nak tanya kepada Prof. Ya. Doktor. Ya. So, boleh tak kita bantai negara-negara yang jiran kita seperti Singapura, Thailand dan boleh menghasilkan vaksin. Vaksin ubat COVID-19 ni. Kerana kita juga boleh dianggap potensi pelajaran yang ada di negara kita ini begitu tinggi sangat. Berbanding dengan negara lain. Apakah ketidakkemampuan kita yang ada pada kita di negara kita Malaysia ini tidak boleh menghasilkan vaksin tersebut? Apa kekurangan kita? So, adakah kita boleh menghasilkan untuk vaksin sendiri, mengharapkan bagi rakyat negara kita dengan vaksin kita sendiri yang kita tidak meragu-ragukan untuk menggunakan vaksin luar negara? Okey. Itulah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Datuk Gulam, menarik juga soalan itu. Kita ada banyak pusat pengajian tinggi, kita juga ada pelbagai kursus-kursus yang berkaitan dengan perubatan dan sebagainya. Tetapi apakah Tan Sri merasakan bahawa mungkin kita juga ada kepakaran ataupun pakar-pakar yang mungkin boleh mencipta, atau kita guna istilah mencipta vaksin yang diperlukan untuk COVID-19 ini? Kenapa kita perlu import? Saya setuju apa yang Datuk cakap. saya sebenarnya saya tak tahulah, kita ni agak slow. Kita diberi peluang, diberi peruntukan. Kita pun tahu kita ada research universities yang hebat-hebat. Kita ada program berkaitan dengan kesihatan, farmasi, ya, dengan perubatan. Tetapi bab perkara ni kita agak slow. Dan saya petang tadi adalah perbincangan di mesyuarat. Dikatakan ada satu incidents di mana ini sebaliknya pula, ada seorang pensyarah daripada universiti mempunyai idea sesuatu yang agak kita anggap sebagai kreatif. Tetapi dia katakan pihak kerajaan sendiri tidak berminat. Akhirnya dia berhubung dengan Jepun, contohnya lah. Maka Jepun ambil idea. Ini saya tak tahu yang mana betul. Tetapi saya pun rasa kesal. Kita banyak universiti, banyak pakar-pakar yang hebat-hebat, tetapi kita tak berjaya sampai ke tahap itu. Di mana kesilap tu, saya rasa universiti kena carilah. Saya dah lama tinggal di universiti. Satu soalan yang suka saya nak jawab juga. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana, kenapa tidak boleh. Tapi yalah, vaksin ni tidak mudah lah untuk dia mengambil masa yang lama untuk menghasilkannya kan. Jadi kemungkinan ia tidak menjadi fokus para penyelidik kita lah selama ni agak. Tapi jadi saya bukan nak ini
pada pandangan saya masih ingat masa saya VC apabila kita memulakan fakulti farmasi. So dalam perbincangan saya bagi contoh yang cukup simple. Saya kata saya orang kampung. Di kampung kalau kita demam, kita ada kala tak pergi doktor. Kita ada kala pakai herbs yang ada di kampung, pakai herbs, pakai daun. Ya, untuk demam ini daunnya, untuk sakit kepala, untuk bisul, untuk ni. Bahkan saya ingat sekali tu masa saya kecil-kecil main kejar-kejar terkena kawat. Panjang. Ada bekas lagi. Saya tak pergi doktor pun. Kawan saya ambil kopi daripada mak dia, tampal kopi tu, cantik dah perut saya. Panjang memang. Maksudnya simple example, ya. Iaitu kita ni, terutama orang Malaysia, saya tidak kira apa kaum, apa bangsa pun, yang yang duduk di kampung pendalaman, yang cukup rapat dengan environment, terutama kalau kita pergi tanya orang asli, dia banyak herbs dan daun-daun yang boleh digunakan untuk mengobati penyakit. So saya telah mencadang kenapa tidak ada fakulti tertentu look into that detail. Semua dah ada kat situ. Ya. Contoh saya pernah tanya, tiba-tiba saya dapati US dan Jepun mula ekspor, dia buat yang cantik daun kelo morangga. Pada daun tu saya dah makan semenjak saya kecil. Daun tu kata orang miskin, kita tak ada duit nak beli sayur, kita belakang rumah kita ambil daun kilo, memang sedap. Dan akhirnya Jepun dan Amerika, saya tengok dia punya botol, dia buat macam teh. Dia orang ambil alih. Kita yang sepatut buat dulu. Ini saya pun tak tahu dia mana silapnya perkara ni. Dia macam daun ketum lah Tan Sri, ya. Salah guna pula. Okeylah, kita rehat dulu buat seketika, buat kali terakhir sebenarnya. Dan selepas kembali nanti ada lagi isu-isu yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang peranan pengurusan IPT tangani COVID-19, dan kita tentunya masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup saya hormati, iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, Naib Chancellor UiTM, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim Shah, iaitu pengurusi Yayasan Minda. Baiklah, kerajaan sebenarnya memandang secara serius lah Datuk, ya, dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin misalnya juga memperuntukkan sejumlah peruntukan yang begitu besar juga kepada semua universiti di negara kita, dan kemudiannya dalam belanjawan baru-baru ini pun peruntukan yang begitu besar juga diberikan. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini sebenarnya mencukupi untuk memberi nafas kepada IPTA di negara kita secara keseluruhannya? Ya, untuk khusus pada UiTM, penuntukan yang kita diberi itu hampir sama macam tahun lepas. Lepas kita dapat 1.8 bilion. Okay. Dan itu termasuk hospital lah, sebab kita ada sebuah hospital. Tapi tahun ini kita dapat 1.7 lebih bilion. Tidak masuk termasuk peruntukan hospital itu asing. Dan kita berterima kasihlah kepada kerajaan dan khususnya kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang telah memastikan bajet kita mencukupi untuk kita bergerak pada tahun hadapan. Jadi tetapi kita memahami kekangan yang dihadapi oleh pihak kerajaan lah dalam suasana COVID ini. Jadi kita sebenarnya juga mengambil beberapa langkah untuk pastikan yang peruntukan yang diberi itu bukan saja itu mencukupi. Kita juga mengambil tadi pendekatan belanja secara berhemah seperti mana yang disebut oleh Tan Sri tadi, meletakkan priority, dan kita juga memikirkan cara bagaimana kita nak meningkatkan penjanaan pendapatan. Kita ada sedikit aset yang telah diberi oleh kerajaan di seluruh negara misalnya, dan ini akan digunakan untuk kita menjana pendapatan. Sebagai contohnya, kita mula menceburi dalam bidang agrotech misalnya, membuat ladang, contohnya nanas, MD2 dan sebagainya. Jadi ini juga akan kita
usahakan di samping aktiviti seperti menjana pendapatan melalui aktiviti-aktiviti pendidikan secara jarak jauh, juga melalui pembelajaran sepanjang hayat dan sebagainya. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita ambil. Ada strategi kita untuk kita meningkatkan pendapatan kita di tahun akan datang. Ya. Okey, Tan Sri, saya tahu UiTM telah pun mencatatkan nama yang cukup hebat sebenarnya bila kita bercakap dalam sektor pendidikan ataupun ialah sektor pendidikan di negara kita. Dan sesungguhnya lah UiTM telah pun menghasilkan para graduan yang cukup bersesuaian dengan kehendak industri dan sebagainya. Dan sebagai mantan Naib Chancellor UiTM, apakah Tan Sri cukup berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh UiTM sekarang ini, dan kalau ada cadangan apa lagi yang perlu dilihat oleh UiTM sebenarnya? Yalah, saya rasa kita ni dah bergerak lama. UiTM kalau tengok sejarah sejak tahun 56. Agak tua jugalah. Tetapi seperti biasa, proses penambahbaikan kena sentiasa ada. Itu saya patut mengucapkan terima kasih kepada semua bekas-bekas CEO daripada dulu sampai sekarang. Jasa mereka yang telah membawa UiTM ke tahap ini. Jadi pada saya, UiTM mesti bergerak pantas, mesti berjaya memperbaiki kualiti dari masa ke semasa, mengikut kehendak semasa. Itu penting. Jadi saya rasa kalau nak kata puas hati tak puas hati, saya rasa tidak ada masalah pada saya, kerana ia merupakan satu pergerakan, progression. Ini terpulang kepada masyarakat untuk meneliti sama ada okey ke tidak okey. Cuma saya nak kaitkan, memanglah kita melihat berdasarkan progression itu, memang saya secara peribadi ingin melihat penambahbaikan yang meningkat, iaitu kalau sekiranya dalam satu ketika nama kita hebat, kita hendakkan dia menjadi lebih hebat lagi. Kita tidak mahu tiba-tiba orang kata nama kita jatuh. Kita tidak nak. Apatah lagi pada saya, UiTM ini sebuah Universiti Melayu Bumi Putera. Dan saya cukup tidak rela kalau orang mengatakan UiTM universiti tidak berkualiti. Kerana kalau kata universiti UiTM tidak berkualiti, maksudnya orang Melayu Bumi Putera tidak berkualiti. Itu yang saya bimbang. Kerana kita telah buktikan, saya rasa saya berani mengatakan, kita telah buktikan kita adalah sama, sekurang-kurangnya sama setaraf dengan universiti lain dalam banyak hal. Bahkan dalam banyak hal yang lain kita lebih baik. Jadi terpulang kepada kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Okey, Datuk, disebut juga baru-baru inilah dalam media mengatakan mungkin pada bulan Mac nanti mungkin pelajar-pelajar akan dibenarkan masuk semula ke kampus untuk meneruskan pengajian seperti biasa dan sebagainya. Jadi apakah Datuk merasakan ini merupakan target yang sebenarnya mungkin akan menjadi kenyataan sebenarnya tu? Yalah, harapan kita memang ia menjadi kenyataan ya. Dan of course kita akan tunggu pengumuman daripada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebab saya rasa ramai di sana pelajar khususnya yang tidak sabar mau masuk ke kampus. Dah boring duduk rumah. Kita bosan duduk rumah, belajar online. Terutamanya pelajar-pelajar yang mungkin tahun 1 misalnya semester pertama yang baru masuk. Sepatutnya dah masuk kampus tapi duduk di rumah. Begitu juga macam contoh pelajar asasi kami yang belajar secara online di rumah. Jadi mereka ni menanyakan bila boleh masuk, semester kedua ni boleh masuk ke tidak. Jadi harapan kita untuk supaya itu dibenarkan sebab kita tahu banyak bentuk-bentuk pengajaran yang memerlukan amali fizik, ya, seperti studio dan sebagainya. Ini boleh dilakukan dengan sebaiknya. Aktiviti co-curriculum misalnya selama ni buat online. Jadi online belajar co-curriculum macam mana? Kan? Sepatutnya misalnya belajar memanah contohlah kan. Jadi belajar memanah online. Jadi, betul juga. Dia boleh main game memanah. Jadi
yang ataupun belajar masak kan online ya, misalnya kan, jadi culinary, jadi macam itulah itu yang menjadi masalah. Masalah sekalipun kita ada beberapa golongan yang telah dibenarkan masuk, contohnya yang tahun akhir, yang semester terakhir, mereka yang memerlukan masuk studio dan sebagainya dibenarkan, of course dengan mengikuti SOP yang ketat lah. Timbul juga itu Datuk, berita dalam media lah, dikatakan bahawa ramai juga pensyarah-pensyarah sambilan yang terpaksa ditamatkan perkhidmatan mereka. Apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya kita tidak ada keputusan untuk menamatkan mereka. Sebenarnya ia mengikut pengambilan pensyarah separuh masa ni, dia mengikut keperluan, ikut semester. Ada masa ramai diperlukan, ada masa sedikit, dan di masa kita menggunakan pendekatan open and distance learning ni, ODL, jadi sudah tentu dengan penggunaan teknologi kita boleh buat banyak perkara. Contohnya kita boleh buat mass lecture, seorang pensyarah mengajar dan di share oleh banyak kelas misalnya kan. Jadi sudah tentu mungkin dalam keadaan macam ni, mungkin keperluan kepada pensyarah separuh masa mungkin tidak seramai kalau kita buat face to face misalnya kan. Jadi dia mengikut keadaan. Jadi tidak ada keputusan sebenarnya untuk kita terminate ke ataupun tidak. Kita mengambil pensyarah part-time ni mengikut keperluan. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Okey, sesuatu yang mungkin membanggakan kita sebenarnya Tan Sri ya. Kalau kita lihat daripada kedudukan universiti IPTA, terutamanya lah IPT dan juga IPT swasta dan juga awam sendiri berada pada listing yang cukup menarik sebenarnya di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Apakah Tan Sri melihat bahawa itu menunjukkan bahawa pusat pengajian tinggi di negara kita sebenarnya berada di landasan yang betul sebenarnya? Saya rasa kita di landasan yang betul. Sebab saya melihat secara positif, orang selalu membandingkan universiti daripada negara-negara maju. Dia kod negara itu lebih baik lah. Saya rasa pada saya lah, macam saya katakan tadi, kalau sekiranya kualitinya meningkat dari masa ke semasa, kalau dahulu kita top berapa, sekarang kita dah mula naik, saya tak ada hal. I'm happy. Jadi tidak ada sebab kita nak kutuk kita punya universiti sendiri seolah kita tidak berguna. Ini semua saya rasa mereka mempunyai cara pemikiran yang negatif dan tidak sesuai untuk negara kita. Soalan yang bersifat politik sikit lah, untuk bekas senator kita boleh tanyalah soalan ni. Dulu selalu orang mengatakan setiap kali kita menukar menteri pendidikan, maka sistem pendidikan kita juga akan bertukar. Apakah itu mungkin dah tak berlaku sekarang ini, dan kalaupun berlaku mungkin akan memberi impak ataupun kesan kepada sistem pendidikan? Sudah pasti. Orang selalu meletakkan kesilapan. Salah satu kesilapan, setiap kali menteri baru yang menteri bertukar, maka polisi juga akan bertukar. Yang sakit kepala cikgu. Betul. Saya banyak bercampur dengan cikgu apabila saya dalam biro pendidikan. Memang cikgu sakit kepala. So selalu cikgu meletakkan blame, itu bukan kami penyesalan, itu kementerian setiap kali bertukar. Baru kita nak belajar dia tukar lain. Jadi belum masa kita nak pandai. Saya rasa patut dilihat secara positif. Pada saya lah, tak kisah menteri itu parti apa sekalipun, kalau sekiranya apa yang telah dibuat oleh menteri sebelum itu elok, sesuai dan baik, ikutlah. Ini bukan saja ditukar, semua tukar, bahkan bilik pun ditukar semua. Pada baru lagi ganti kapet. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya, Datuk. Tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Kita terpaksa berpisah lebih awal. Jadi harapan Datuk sendirilah. Kita mengharapkan bahawa COVID-19 ini akan segera berakhir sebenarnya. Tetapi ialah UiTM menjanjikan sesuatu yang lebih menarik sebenarnya, bahawa akan terus menghadapi the new normal ini dengan berkesan. Silakan, Dok. Ya, kita baru lancarkan kita punya pelan strategik UiTM 20-25 Februari lalu. Dan hasratnya ialah untuk menjadikan UiTM sebagai salah sebuah universiti terkemuka lah di dunia, globally renowned universiti dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan.
Jadi itulah yang kita sedang laksanakan. Tapi apa yang berlaku semasa COVID ni, kita terpaksa buat adjustment sedikit. Jadi contohnya dalam plan ni ada inisiatif untuk kita buat digital, going digital. Tapi panjang masa. Now kita terpaksa singkatkan masa supaya dipercepatkan proses digital. Jadi kita terpaksa proses-proses kita terpaksa kita online dan sebagainya supaya kalau berlaku lagi pandemik seumpama ini kita sudah bersedia. Dan itu sebagai contoh. Jadi kita juga dapati kita perlu melalui pandemik ni juga kita sudah ada opportunity, saya sebutkan tadi, bidang seperti agrotech. Kita tahu dalam suatu pandemik makanan sangat penting dan sebagainya. Kita banyak import makanan luar negara. Jadi kami melihat dengan sedikit tanah yang ada di kampus-kampus di seluruh negara tu, kita boleh menceburi bidang ini. Dan kita pula ada fakulti agrotech di Jasin, Melaka. Jadi kita ada kepakaran itu dan kita dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan akan beri fokus kepada perkara ini. Kita juga melihat oleh kerana graduate employability sangat penting masa ini kan, mereka keluar tak ada pekerjaan, jadi kita telah buat beberapa inisiatif seperti job creation dalam kampus sendiri dan juga memberi lebih fokus pada keusahawanan, entrepreneurship, supaya graduan yang keluar ni mereka dapat create their own business dan sebagainya. Jadi kita memang moving forward ni kita nampak kita mesti adjust to the new normal. Dan itu telah pun dilakukan. Dan kita telah lakukan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim Shah. Terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Dan ialah saya cukup selesa mungkin dalam masa yang terdekat Tan Sri Datuk kita duduk lagi untuk sembang-sembang tentang isu pendidikan, kerana ini merupakan isu yang cukup relevan sebenarnya dari masa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara. Jumpa lagi.